Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan dhakirin, hamdan mustaghfirin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita mulakan kelas seperti selalu dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi tammim bil khair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Istighfar kita, tuan-tuan dan perempuan, 3 kali. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillah, kita selesai mukadimah pengajian kepada sahabat-sahabat yang masuk mengaji. Diucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang memberi salam, waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekejap ya, saya ambil. Saya doakan secara maya agar sahabat semua berada dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala, jauh daripada sebarang bentuk musibah, bala bencana, malapetaka. Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat. Ada contingan pada Al-Quran saya, tak ada pula eraser. Jadi malam ini kita akan mula dengan muka surat 257. 257. Sebelum kita pergi kepada muka surat 257, kita lihat dulu apakah intipati yang terkandung dalam surah Ibrahim daripada ayat 11 sehingga ayat 18 Ayat 18 malam ni yang akan kita baca.
Okey, seperti mana yang kita sedia maklum, surah Ibrahim adalah surah yang dinamakan bersumberkan kepada nama Nabi Ibrahim alaihissalam. Okey. Mengandungi 52 ayat, diturunkan di Mekah, jadi ini adalah surah ataupun ayat-ayat makiyah. Merupakan surah yang ke-14 daripada 114 surah yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Okey. Nadi ayat bagi ayat 11 hingga ayat 18 ini ialah para rasul hanyalah manusia biasa yang tidak berkuasa membawa sebarang mukjizat melainkan dengan izin Allah. Ya. Mereka tidak mempunyai sebarang kuasa seperti kita, tapi Allah Ta'ala yang menggunakan keizinan tersebut sehingga mukjizat itu berjaya orang kata menundukkan kaum-kaum yang kafir itu. Kaum kafir pula mengancam para rasul untuk mengusir mereka sekiranya mereka tidak kembali kepada agama nenek moyang mereka. Dan pengajaran bagi keseluruhan ayat 11 sampai ayat 18 ini, orang-orang yang sombong dan bersifat degil dengan keingkarannya akan diberi minum daripada air danur. Air danur ialah air yang keluar daripada tubuh ahli neraka. Dan penderitaan maut yang sentiasa datang dari segala arah. Itulah lebih kurang dia punya mafhum atau keseluruhan intipati pengajaran daripada ayat 11 hingga ayat 18. Baik, kalau dah bersedia, sama-sama kita niatkan pahala bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim kita pada malam ini daripada surah Al-Fatihah dan juga surah Ibrahim ini kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda serta para sahabat, para rasul, para nabi, para aulia, para syuhada, pada seluruh arwah-arwah kaum muslimin muslimat, terutamanya kepada seluruh adik keluarga kita, istimewanya kepada kedua ibu bapa kita. Semoga Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa mereka dan meletakkan roh mereka yang telah pergi meninggalkan dunia ini dalam kalangan hamba-hambanya yang soleh. Begitu juga kita mengharapkan Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita yang kita lakukan pada setiap hari. Semoga kita termasuk dalam golongan yang sentiasa bertaubat, insya-Allah, dan dalam rahmat Allah selalu. Baik, kita pergi membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Beralih ke muka surat 257 257. Kepada sahabat-sahabat yang memberi salam, diucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum wa alaikumussalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baik, muka surat 257 tuan-puan, malam ni 257 bermula dengan ayat 11 surah Ibrahim juzuk yang ke-13. Jadi kalau dah bersedia, mohon bantu saya untuk berkongsi dengan sahabat-sahabat tuan-tuan dan puan-puan di mana saja mereka berada. Mohon dikongsikan supaya pengajian kita ni dapat diikuti oleh lebih ramai kawan-kawan kita, kenalan-kenalan kita, insya-Allah. Bantu saya untuk kongsi Baik, kepada yang bersalam, waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baik, kalau dah bersedia, kita mula sekarang muka surat 257 bermula dengan ayat 11 surah Ibrahim juzuk yang ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basharum mithlukum walakinna Allah إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Baik, kita tengok hukum dan juga makhraj serta sifat-sifat huruf yang kita baca ni supaya betul. Qalat. Qa sini tebal dengan baca ka tapi baca qa ya. Tebal kerana huruf qaf adalah huruf isti'la. Dua harakat asli lat. Dan huruf ta ni bila dia mati perempuan bunyikan hamasnya. Qalat. Lat sikit je bunyi angin dia. Lahum har sini has simpul kemudian mim mati bertemu ra izhar syafawi tak boleh dengung. Qalat lahum rusuluhum. Ra sini ra tafkhim ya, ra tebal kena ra berbaris depan kena baca tebal ya. Rusuluhum har sini has simpul keluar berhalkum. Mim mati bertemu dengan hamzah tak boleh dengung izhar syafawi lagi. Nahnu illa nun mati bertemu dengan nun ya. Hukumnya ialah idgham ma'al gunnah idgham ma'al gunnah wajib dengung dua harakat perempuan ya. Innah ha di sini ha pedas jangan baca innah tapi baca innah nah ringan sini ya. Okey. Nu illa basyarum mithlukum. Illa lam ada dua kat sini maka kita baca njut ya. Lam yang pertama mati, lam yang kedua berbaris di atas. La ni dua harakat. Basyarum. Okey, huruf shim sini jaga tafashi dia. Basya bukan basa tapi basya. Basyarum. Okey, tanwin bertemu dengan mim. Sekali lagi kita jumpa idgham ma'al gunnah. Ya, dengung perempuan dua harakat. Ya, ada berapa huruf idgham ma'al gunnah? Illa basyarum mithlukum. Ini perempuan jangan salah sebut. Sa di sini makhrajnya sentil di hujung lidah. Mith bukan miss. Kalau miss, dengar bunyi sin keluar ya. Ini adalah huruf sa ya. Dia tak ada bunyi desir angin ya. Illa basyarum mithlukum. Okey, mim mati bertemu waw izhar syafawi tak boleh dengung. Walakinna Allah. Wala la du harakat ma asli. Kin wajib dengung nun bersabdu wajib al-ghunah. Nallah alif lam di sini alif lam syamsiah. Ya, masukkan bunyi nun baris atas terus ke dalam lam disertai dengan jud. Dan lam yang kedua adalah lam pada lafaz jalalah dibaca tebal kerana nun berbaris di atas ya. Walakinnallaha yamunnu ala. Yamun dengung perempuan nun bersabdu nun bertasydid wajib dengung wajib al-ghunah dua harakat. Yamunnu ala. Ru'ain jaga makhraj ala bukan ala tapi ala. La dua harakat ma asli nampak ni alif kecil.
man yasha'u min ibadih. Nun mati bertemu ya, masukkan bunyi nun ke dalam ya disertai dengung, 2 harakat, idgham al-gunah lagi ya. Okay, kena baca bukan bunyi dia man yasha tapi mai dan dengung. Ada ramai kesilapan yang berlaku ialah mereka masuk tapi tak dengung. Itulah kesilapannya. Jadi tak sempurna lah idgham al-gunah. Nama pun idgham ma'al gunah dengan dengung ya. Ma'al gunah tu maknanya dengan dengung. Jadi ya munnu ala man yasha. Gitu ya. Mai dengung 2 harakat. Yasha panjang mad wajib ya. 4 hingga 5 harakat dekat sini ya. Perkataan sya'a ni, sya'u ni sebenarnya ya sya'u ni satu perkataan ya, kerana hamzah ni berada dalam kalimah yang sama dengan alif ini ya. Man yasha'u min ibadih. Nun mati bertemu dengan ain, tak boleh dengung, izhar halqi. Bacaannya terang, nyata tanpa dengung. Min ibadih. Okay. Ba 2 harakat asli. Dan kita berhenti di sini ya, tidak dipanjangkan ya. Okay, Alhamdulillah Haji Amran telah menuliskan buat tuan-puan ada 6 huruf izhar dekat sana ya. Hamzah, ain, ha, ghain, kha. Jadi ain ni salah satu pada huruf izhar. Dan satu lagi tanda nak mengenal izhar ialah di atas nun itu ada tanda mati. Maknanya di sini bacaannya tak boleh dengung. Ini satu lagi tanda yang mudah ya. Kalau bagi yang ada bacaan yang lain daripada izhar, dia tidak ada tanda mati di atas nun. Nampak ni? Ini tak ada tanda mati kan? Yang ini pun tak ada tanda mati. Tapi di sini nampak tanda mati. Menunjukkan bahawa tak boleh dengung ya. Wa ma kana lana. Wa ma, buka mulut wa. Jangan baca wa. Ma pun sama, buka mulut. Wa ma, bukan wa ma, tapi wa ma, ringan saja. Ka. Okay, ma 2 harakat, ka 2 harakat, na la na panjang mad jaiz. Pertemuan alif mad ya dengan hamzah kena panjang bacaannya 4 hingga 5 harakat. Wa ma kana lana an na'tiyakum. Nun mati bertemu nun ya, sama macam di atas tadi. Idgham ma'al gunah lagi ya. Dengung perempuan 2 harakat kat sini. Okey, anna, na hamzah yang mati bukan ain, jangan baca bunyi ain dekat sini. Anna pula ya, bukan na tapi na. Buka mulut perempuan ya. Tiyakum, mim mati bertemu dengan ba, ikhfa syafawi, dengung 2 harakat ya. Bisultanin, bisun huruf sin ya tuan-puan, bukan huruf sad. Jangan tebalkan huruf sin di sini. Kita takut kita tebalkan kerana kita terpengaruh dengan huruf ta ni. Jadi bacaan dia bisul, bukan bisul. Kalau bisul huruf sad, ini huruf sin ya. Bisul ta yang tebal ya. 2 harakat ya, ma asli. Nin, tanwin bertemu dengan hamzah, juga izhar halqi. Bacaannya terang tanpa dengung ya. Bisultanin illa. Okay, lam ada 2, dibaca jut. Lam yang kedua panjangnya 2 harakat. Biiznillah. Biiz ya, sentilkan lidah perempuan ya, keluarkan makhraj zal ni di hujung lidah. Illa biiznillah. Okay, nillah di sini alif lam syamsiah. Ya, masukkan bunyi nun ini terus ke dalam lam disertai dengan jud, dan lam yang kedua, lam pada lafaz jalalah dibaca tipis kerana nun berbaris di bawah. Ya, dan kita berhenti dengan mad arid lisukun ya. Wa 'alallah, wa'a, bukan wa'a tapi wa'a. Wa 'alallah, lallah alif lam syamsiah.
Masukkan bunyi lam terus ke dalam lam berikut ini disertai dengan jud, dan lam yang kedua lam pada lafaz jalalah dibaca tebal, lam berbaris di atas. Fal ha sini ha simpul, fal yatawakkalil, fal yata, semua huruf ringan sebut yatawak. Okey, dekat kaf sini ada sabdu, ada tasydid. Jadi kita kena baca jud. Fal yatawakkalil, fal yatawakkalil. Lil alif lam qamar ya, bunyikan lam yang mati dengan jelas tanpa lantunan. Jangan baca fal yatawakkalil. Kalila tak mau. Kalil macam tu ya. Kalil mu'minun. Hamzah yang mati tuan-puan, bukan ain ya. Ramai yang salah baca, dibaca mu'minun, bukan mu tapi mu'minun. Ya, kita berhenti dengan mad arid disukun ya. Bunyikan nun yang kita matikan di hujung ni dengan jelas, barulah sempurna ma'arid tuan-tuan dan puan. Jangan baca sambil lewa. Jangan baca fal yatawakkalil mu'minun. Tak mau baca begitu. Fal yatawakkalil mu'minun. Bunyikan nun yang kita matikan itu. Wa ma lana alla natawakkal ala Allahi wa qad hadana subulana wa la nasbiranna ala ma azaytumuna wa 'ala Allahi falyatawakkalil mutawakkilun. Wa ma, dua-dua ni huruf mudah sebut, jangan tebalkan dia, ringan saja. Wa ma lana, na di sini alif mad bertemu dengan hamzah panjang, mad jaiz tuan-puan, mad jaiz 4 hingga 5 harakat. Alla, lam ada 2, maka kita baca jud dekat lam ini. Okey, la yang kedua 2 harakat. Natawakkal, nata, semuanya senang sebut, huruf-huruf ringan semua ya. Natawakkal. Okey, dekat kaf sini ada tasydid, jadi kita kena jud. Berarti ada 2 kaf dekat sini, satu kaf yang mati, satu kaf yang berbaris di atas. Alla natawakkal ala Allah. Ala Allah alif lam syamsiah ya. Masukkan bunyi lam ini terus ke dalam lam berikut ini disertai dengan jud, dan lam di tengah-tengah, lam pada lafaz jalalah dibaca tebal ya. Kena lam berbaris di atas ya. Allah, jangan baca Allah, bukan wah ya, tapi Allah. Allah ya. Ramai orang-orang tua yang salah baca, dia baca Allah ya, bukan Allah tapi Allah ya, tebalnya ya. Hi wa qad, huruf qaf tebal, dal ringan lembut. Wa qad, dal sini kena lantunkan dia, kerana dia mati di tengah-tengah kalimah, qalqalah surah, dan makhraj dal ialah di hujung lidah, kerana itulah kena sentil ya. Wa qad hadana, ha sini ha simpul ya. Da 2 harakat, da sebut betul-betul da bukan da tapi da, sentil lidah ya. Na 2 harakat ma asli, subulana, na di sini 2 harakat ma asli ya, kita berhenti dengan ma asli. Wala nasbiranna ala ya, wala naf, huruf sad tebal tuan-puan, jangan baca wala nas.
Tak betul ya. Kalau baca walanas huruf sin ni. Ni huruf sad. Jadi kita kena baca tebal. Walanas. Naikkan lidah perempuan menyentuh gusi atas. Walanas. Walanas. Biran. Dengung pada nun. Nun bertasydid. Wajib al-gunah. Na'ala. Ala. Okay, la 2 harakat. Ma panjang 4 hingga 5 harakat ya. Ma jaiz. Azaitumuna. Mak badal 2 harakat. Zai. Ya, sifatnya lin lembut. Zai sentilkan lidah menyebut zal ya. Ma azaitumuna. Mu ma'asli, na juga ma'asli, 2 harakat belaka. Wa'alallah. Okay, ini macam tadi di atas, kena tebal pada lam di sini ya. Jangan baca wa'alallah pula ya. Wa'alallah, tebal ya. Okay, wa'alallah, alif lam di sini, alif lam syamsiah. Masukkan bunyi lam, teruskan lam berikut ini. Lam di tengah, lam pada lafaz jalalah dibaca tebal. Kena lam berbaris di atas. Fal yatawak. Fal, ya. Tongkatkan lidah ke langit. Fal, ya. Jangan balikkan dia, jangan lantun dia. Fala pula ya. Fal yatawakkalil. Okay, dekat kaf ada sabdu, maka kita kena baca njut dekat sini sebab kaf ada 2 ya. Fal yatawakkalil. Lil di sini alif lam qamar ya. Bunyikan lil ini tanpa lantunan. Fal yatawakkalil. Bukan lila. Tak mau baca lila ya. Fal yatawakkalil mutawakkilun. Mutawak. Okey, dekat kaf sini ada lagi satu sabdu. Kita baca njut lagi ya. Mutawakkilun. Ya, kita berhenti dengan mad arid disukun. Boleh baca dalam 3 wajah. Boleh baca 2, boleh baca 4, boleh baca 6 ya. Yang paling baik ialah baca yang tartil lah ya. Yang tartil maknanya tak tergopah-gapah. Kita baca pun biarlah berlagu sikit lah. Fal yatawakkalil mutawakkilun. Tak usah gopah-gapah baca Al-Quran ya. Tuhan suka mendengar orang yang membaca suara dengan merdu, suara berlagu ya. Tak pula kalau kita baca seorang-seorang ya. Baik. Wa qala alladhina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina linukhrijannakum min ardina aw lata'udunna fi millatina fa'auha ilaihim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimin. Waqa, qa tebal, jangan baca waqa baca waqa Waqala allazi, lal alif lam di sini alif lam syamsiah. Masukkan bunyi lam ini terus ke dalam lam berikut ni disertai dengan njut. Di atas lam ada tasydid ya, dan bacaan zi di sini asli 2 harakat, kena sentilkan lidah perempuan ya. Waqala allazi ya. Nakafaru, ru di sini tebal, kalau ra baris depan kena baca tafkhim tebal ya. Kafaru, bukan kafaru, bukan ru bunyi dia, tapi bunyi dia kafaru, ru ya. Li rusulihim,
Ni pun sama, ra baris depan kena baca tebal. Jangan baca lirusulihim. Kita kena usaha. Mulut kita, tuan-tuan puan, kalau mengaji memang tak cantik. Kerana kita nak menebalkan huruf. Menyebut ada yang kadang-kadang lidah kita serongkan. Ada kalanya lidah kita naik ke atas. Ada kalanya lidah kita ke bawah. Ada kalanya mulut kita kena mengelembungkan. Nak menjadikan dia tebal. Memang rupa orang mengaji kalau betul-betul dia mengikut sebutan makhraj yang tepat. Mulut dia berperanan sangat-sangat penting, ya. Begitu juga lidah dan gigi dia, ya. Sebab itu kalau pembaca Al-Quran yang baik, dia akan baca, kita dapat tengok macam mana susahnya membaca dengan betul, ya. Okey, lirusulihim, ra sini tebal. Okey, lirusulihim, har sini ha simpol daripada dalam halqum. Mim mati bertemu lam, tak boleh dengung, izhar syafawi. Lanuh, okey, huruf kha tuan-puan, jangan baca lanuh. Kalau baca lanuh jadi ha, ini huruf kha bunyikan kha lanuh. Okey, rijan. Okey, ra sini ra tipis, kena ra baris bawah. Jannakum. Okey, nun mati, nun bersabdu, nun bertasyrik wajib dengung, ya, wajiban gunah, 2 harakat. Jannakum min. Okey, mim mati bertemu mim, idgham mislain, juga wajib dengung, ya, 2 harakat. Min ardina. Okay, nun mati bertemu dengan hamzah, tak boleh dengung, izhar halqi, ya. Min ardina. Ra ini bila dia mati huruf sebelumnya baris atas, kita kena baca tebal tuan-puan, ya. Bukan ar, bukan bunyi dia ar, tapi bunyi dia au, ya, tebal, ya. Dina, huruf dad juga sama, kena baca tebal walaupun dia baris bawah, tetap kita tebalkan kerana nak membezakan dia dengan huruf dal, ya. Ardina. Na di sini mat apa ni? Mat jaiz, ya. 4 hingga 5 harakat. Okey, kerana pertemuan alif mat dengan hamzah, ya. Okey. Au la ta'udun. Au, muncungkan mulut perempuan. Au, ya. La ta'u, ya. Au sini ainnya jaga makhraj, ya. Au. Dun. Okay, nun bersabdu wajib dengung, 2 harakat, wajiban gunah. Au la ta'udunna fi 2 harakat. Millatina. Lam ada 2 perempuan, maka kita kena baca njut dekat satu lam yang mati, satu lam berbaris atas. Bunyi dia fi millatina. Okey. Fa'auha ilaihim. Fa'au. Okey, waw sifatnya lin, jadi kita kena muncungkan mulut kita perempuan untuk menyebutnya. Fa'auha. Ha di sini ha pedas, jadi jangan tebal, ya. Ringan saja. Fa'auha. Panjang 4 hingga 5 harakat kerana pertemuan ha mat ini dengan alif ataupun dengan hamzah, ya. Dekat sini jadi kena baca panjang, mat jaiz. Ilaihim. Ya, di sini sifatnya lin, ya. Bila dia mati, kita kena lembutkan, lunakkan bacaannya. Fa'au, ini pun sama. Fa'auha ilaihim. Okay, ha sini ha simpul. Mim mati bertemu ra, tak boleh dengung, izhar syafawi. Rabbuhum, ra tebal, jangan baca rabbuhum, tapi baca rob, ya. Dan ba sini ada 2 perempuan, maka kita baca njut. Rabbuhum. Mim mati bertemu dengan lam, tak boleh dengung, izhar syafawi lagi. Lanu. Ha sini ha simpul, sama dengan yang ini, ya. Jadi dalam bunyi ni 1, 2, 3. Yang ini lain bunyi dia. Ini ha pedas, ini ha simpul, ya. Jadi bacaannya dalam daripada dalam halqum, ya. Rabbuhum.
Ya. Lanuh. Lanuh. Bukan lanuh. Tetapi lanuh. Dalam ya. Likan. Nun bersabdu wajib dengung. 2 harakat wajib al-gunah. Nawalimin. Naw. Okay, alif lam syamsiah. Masukkan bunyi nun ini terus ke dalam za, disertai dengan jud. Dan di atas za ada tasydid. Dan kita kena baca tebal. Tuan-tuan, kena za adalah huruf isti'la. Ya. Okay. Lanuhlikan nawalimin. Allah bukan za, bukannya zo, bukan zo bunyi lembut ya zo. Ya zo tebal tapi lembut. Zalimi ada zalimin. Za sini 2 harakat mat asli dan kita berhenti dengan mat arid li sukun dan bunyikan nun yang kita matikan ini dengan jelas. Ya. Lanuhlikan nawalimin. Bunyikan nun yang mati tu ya. Walanuskinannakumul arda min ba'dihim. Dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Walanus. Huruf sini jaga sofirnya, bunyikan sofir. Walanus. Kinan. Okay, nun bersabdu wajib dengung 2 harakat. Kinan nakumul. Kumul alif lam qamariyah. Ya. Bunyikan lam yang mati dengan jelas. Arda. Huruf ra ini bila dia mati, huruf sebelumnya baris atas kena baca tebal. Ya. Dhamim ba'dihim. Da sini tebal. Jangan baca ardamin, bukan da tapi da. Ya. Okay. Walanuskinannakumul arda min. Okay, nun mati bertemu ba. Kita kena tukar dengan bunyi nun ini kepada bunyi mim. Sebab itu dia ada tulis mim kat sini ya. Sebab bunyi itu bertukar kepada bunyi mim dan dengung, iqlab ya. Min ba'dihim. Ha sini ha simple ya. Jadi kita kena sebut betul-betul ha ni. Jangan ditukar kepada ha pedas. Min ba'dihim. Okey, kita berhenti di situ, tutup mulut. Dzalika liman. Dza 2 harakat, sentil lidah perempuan menyebutnya. Lika liman. Nun mati bertemu kha, tak boleh dengung, izhar halqi ya. Ya. Bacaannya terang, jelas, tanpa dengung. Liman, nampak ni nun mati, nampak? Ya, liman kha. Kha, jangan baca kha. Dia bunyi dia bukan kha tapi tebal kha ya. Liman khafa maqa. Fa ni tipis, ma pun tipis, qa ni tebal. Liman khafa maqa. Ya, qa sini tebal, huruf isti'la, qa 2 harakat, mi 2 harakat ma asli, wa kha. Ni pun sama tebal, jangan baca wa kha, bukan wa kha tapi wa kha. Ya, tebal huruf isti'la, 2 harakat ma asli, fa wa'id. Fa wa'id. Ya, kita berhenti dengan mad arid disukun dan juga di hujungnya ada huruf qalqalah. Ya, bila kita berhenti sini kita matikan huruf dal ni, maka dia menjadi qalqalah kubra. Lantunannya agak kuat ya. Wa khafa wa'id. Ada bunyi d ujung dia. Wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid.
Was, bunyikan sofir pada sin. Was. Taf. Okey, dekat fa ni ada mati, tanda mati, menunjukkan kita kena bunyikan hamas pada fa. Was taf. Taf. Ya. Ketap gigi atas ke bibir bawah. Was taf. Keluarkan angin dia. Itu bunyi hamas dia. Was taftahu. Hu di sini ha pedas. Hu di sini 2 harakat asli. Wa khaba kullu jab. Wa kha bukan wa kha tebal. Bakullu lam ada 2 tuan-puan, maka kita kena baca njuk dekat sini. Kullu jabba. Okey, ba ada 2 juga, maka kita kena baca njuk dekat sini juga ya. Kullu jabba ba 2 harakat asli. Rin anid. Okey, tanwin ni nampak ni, kalau tanwin ni dia sama garisnya, maknanya dia tak boleh dengung tuan-puan ya. Itu beza dia. Lagi satu warna dia kekal hitam. Nampak ni, dia tak berubah warna dia. Kalau dalam Quran yang diwarnakan ini, itu menunjukkan bahawa tak boleh dengung, izhar halqi ya. Dia berbeza dengan kalau sekiranya benda tu kena dengung. Sebagai contoh ni, nampak tanda baris 2 bawah ni, tanwin ni dia sengit satu tegak sikit. Yang ini tak, ini sama. Ya. Mana tadi? Ni. Ini sama garis ni ya. Lagi satu warna dia tak kekal hitam ya, dia tidak merah atau tidak hijau ya. Jadi senang saja nak kenal itu izhar ya. Jadi bacaan sini terang, nyata, tanpa dengung. Jabbarin anid. Okey, kita berhenti dengan mad arid disukun dan di hujungnya ada dal yang kita matikan. Maka jadi bunyinya sini melantun dengan kuat sikit. Anid. Okey, qalqalah kubra ya. Okey, nak membezakan qalqalah kubra dengan qalqalah sughra ialah qalqalah kubra, qalqalah sughra dia mati semula jadi. Maknanya memang dah sedia mati. Okey. Maksudnya bukan kita matikan dia, memang dah ada tanda mati di atasnya ya. Okey, itu qalqalah sughra ya. Manakala qalqalah kubra dia berada di hujung kalimah yang mana kita matikan dia. Dia bukan mati, kita yang matikan dia kerana kita nak berhenti. Tapi kalau kita terus, for example, sini kita sambung antara anid dengan min ni kan, dengan sendirinya tak ada qalqalah kubra. Dia jadi apa? Mad. Apa? Ada mad ke? Idgham ya, dia jadi idgham ma'al gunnah. Jadi kalau kita baca terus bunyi dia ya. Kullu jabbarin anidim. Mana ada bunyi anid? Tak ada bunyi kan? Sebab kita tak berhenti. Kalau kita berhenti baru dia jadi ya, qalqalah kubra. Sebab kita buang baris ni. Boleh faham tak? Khasnya orang baru. Boleh faham tak? Orang lama memang dia dah faham. Ramai juga orang baru dalam kelas kita ini ya, yang datang dalam mula dengan juz 11, juz 12 sebagainya. Harap-harap faham lah ya. Bagi respon sikit lah ya, kepada orang baru. Baik, nun mati. Ini kita sambung balik. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Min waraihi jahannam wa yusqa min ma'in sadid. Okey, min nun mati bertemu waw, kita kena masukkan bunyi nun ke dalam waw, idgham ma'al gunnah. Ya, bacaannya bukan min ya, tapi bunyi dia meu. Meu dengung ya, 2 harakat. Ya. Waraihi, wara ni panjang 4 hingga 5 harakat, mad wajib ya. Ihi di sini mad silah qasirah, 2 harakat tuan-puan, eko ya ni nampak. Ya. Jahannamu, ha di sini ha simpul dan nun di sini nun bertasydid, so kena dengung ya. Jahannamu dengung 2 harakat, wajib al-gunnah. Wa yusqa, huruf sin ni jaga safirnya. Wa
Qa tebal, jangan baca wayusqa. Wayusqa, qa ya, mat asli 2 harakat. Mimma tutup mulut perempuan, nun ni tak berbunyi. Terus masukkan bunyi mim ini ke dalam mim yang ini. Ini namanya idgham ma'al gunah ya. Mana kita kena dengung. Jadi bacaan bunyinya adalah mim, bukan min, tapi mimma ya. Tutup mulut perempuan ya. Ma di sini dengung ya, 2 harakat. Ma di sini panjang 4 hingga 5 harakat. Mad wajib ya, mad wajib ya. Nah, ma'a ni sebenarnya satu perkataan ya. Mimma tanwin baris 2 di bawah bertemu dengan shad. Sembunyikan bunyi tanwin ke dalam shad disertai dengung 2 harakat, ikhfa haqiqi ya. Ma'in sadid. Huruf shad tuan-tuan, jangan baca sadid. Kalau baca sadid huruf sin, ini huruf shad ya. Sadid. Okey, kita berhenti dengan ma'arif sukun dan perhatikan bunyi dal. Jangan tebal, kena sentilkan lidah. Ini pun sama. Sadid. Sadid. Cuba buat di rumah tuan-puan. Sadid. Lembut saja. Ya. Yatajarra'uhu wa la yakadu yatajarra'uhu wa la yakadu yusighuhu wa ya'tihil mautu min kulli makan wa ya'tihil mautu min kulli makanin wa ma hu min kulli makanin wa ma huwa bimayyit wa min waraihi azabun ghalidh. Yatajar. Okay, ra sini disabdu, jadi kita kena pacinjut dekat sini dan tebal ya, kerana ra yang pertama mati, ra yang kedua baris atas. Jadi jangan baca yatajar, bukan yatajar bunyi dia. Yatajar tebal ya. Yatajar ra'uhu di sini maksilah qasirah, sebut daripada halqum ya, tuan-tuan, keluar daripada halqum. Wala la 2 harakat, ya ka 2 harakat. Do you see, do sentil lidah, do bukan do tapi do ya. You see di sini mat asli 2 harakat. Ruhu huruf ghain tuan-puan ya, bukan ra. Jangan baca ruhu pula, baca ruhu tebal ya, ru bukan ruhu ya. Okey, maksilah qasirah lagi. Wa ya'tihil maut. Wa ya lembut, hamzah yang mati. Ti di sini ma asli 2 harakat. Hil alif lam qamariyah. Mau sifat waw yang lin ini kita kena jaga, muncungkan mulut kita. Mau tu mingkul, nun mati bertemu kaf. Sorokkan bunyi nun ke dalam kaf disertai dengung 2 harakat, ikhfa haqiqi. Min kulli makanin wa ma. Dekat lam ada tasydid, jadi kita baca jut. Min kulli maka, ka 2 harakat, ni wa ma. Niu di sini tanwin bertemu dengan waw, kita kena masukkan bunyi tanwin ke dalam waw disertai dengung 2 harakat ya, idgham ma'al gunah.
Wa ma asli huwa bimayit. Huwa, ha sini ha simpul. Jangan baca huwa, tapi baca huwa dalam ya. Bimayit. Okey, dekat ya sini tuan-tuan puan ada dua. Ya ni ada dua sebab ada tasydid di atas dia. Maka kita baca njut. Wa ma huwa bimayit. Ya. Apabila tuan-tuan dan puan berhenti maka bunyikan hamas pada huruf ta. Kalau tuan-tuan berhenti, kalau tuan-tuan tak berhenti dia bunyi ting. Ya, maknanya sini idgham ma'al gunah. Kalau kita berhenti hanya huruf hamas saja keluar ya. Kalau nak berhenti tak ada masalah, boleh berhenti ya. Tapi yang aulanya ialah terus bacaan wasal ya. Tapi kalau berhenti taklah pun nak menjadi satu kesalahan. Wa ma huwa bimayyitin, gitu ya. Bimayyitin wa min, ya. Tapi kalau nak berhenti wa ma huwa bimayyit, berhenti situ ya. Wa min waraihi. Okay, nun mati bertemu dengan waw. Idgham al-gunah lagi ya, dengung dua harakat. Wa min waraihi. Wara tebal ra tafkhim ya. Ra bari atas kena baca tebal, dengan baca waraihi, bukan wara tapi waro ro ya. 4 harakat mad wajib ya. Ihi maksilah qasirah 2 harakat. Azabun ghalidh. Za sentil lidah perempuan. Azza ya. Okey, 2 harakat. Bun ghalidh. Okey, tanwin bertemu dengan ghain. Ghain adalah huruf izhar, tak boleh dengung ya. Azabun ghalidh. Okey, satu lagi tanda dia, tanwin ni nampak ni macam huruf 69 kan, kerana satu dia naik ke atas, satu ke bawah. Ini juga menunjukkan satu tanda ya, tak sama dengan yang ini. Tanwin juga, tapi yang ni dua-dua ke bawah waw ni kan, yang ni satu ke atas, satu ke bawah. Ini menunjukkan bahawa tanda izhar, bacanya tak boleh dengung. Yang ini kadang-kadang idgham, kadang-kadang ikhfa ya, di warna dia pun bertukar. Yang ini tidak, warna dia kekal hitam ya. Jadi bacaannya tak boleh dengung. Azabun ghaliz ya. Gha sini jangan baca ghaliz, bukan ghalis tapi gha. Ghaliz. Dan huruf za sini tebal perempuan, jangan baca ghaliz, bukan apa nama ghaliz bunyi dia, tapi ghaliz ya. Huruf za tebal ya. Berhenti dengan ma'arid disukun. Mathalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihi rihu fi yawmin asif la yaqdiruna mimma kasabu ala syai' dzalika huwa dhalalul ba'id. Masa, huruf sa sini sentil lidah perempuan, jangan baca masalul lazi. Kalau tuan-tuan baca masalul lazi huruf sin, ini huruf sa. Masa, masalul lazi, lul alif lam. Di sini alif lam syamsiah. Masukkan bunyi lam terus ke dalam berikut. Lam berikut ini sertai dengan jud. Ya, lazi, zi sini 2 harakat asli sentil lidah. Na kafaru, ru sini tebal, jangan baca kafaru, tapi baca kafaru, ru tebal ya, 2 harakat asli. Bi rabbihim, bi rabb, ra tebal kan, ra bari atas dan jud pada ba, kena ba ada 2, ada tasydid di atas ba ya. Bi rabbihim, ha di sini ha simpul ya. Dan kita tutup mulut apabila kita berhenti dekat sini ya.
A'maluhum. Satu hamzah, satu ain. Jangan baca a'maluhum. Kalau baca a'ma, dua-dua ain ni satu hamzah, tuan-puan. Jangan salah baca. Jangan baca tapi baca buka mulut. A'maluhum. Luhum. Sini simple. Mim mati bertemu kaf. Tak boleh dengung. Izhar syafawi. Karoma. Ra ni ra tebal. Ma dua harakat. A'maluhum karoma. Okey, dekat sini apa hukum? Siapa tahu? Tadi dengar saya baca kan? Saya tambahkan nun dekat sini. Di sini dinamakan nun apa? Iltiqa sakinain ataupun nun wiqayah. Betul ya. Iltiqa sakinain ya. Maknanya kita bila bertemunya dua huruf mati ataupun dua huruf sukun ya dalam satu kali, dalam keadaan macam ini, jadi kita kena tambah ya. Kita buang satu baris tanwin ini, kita tambah nun kecil, disebut nun wiqayah tu ya. Jadi berjumpa sahaja benda macam ni, kita kena masukkan satu nun kecil. Dalam Quran lama dia tulis, dalam Quran Mashaf Osmani ni tidak ada. Sebab itu kita kena belajar berguru ya. Okey, jadi kita tambah sini karoma dinish. Dinish bukan dinish tapi dinish ya. Karoma dinish tadat. Okey, huruf dal ni ada dua. Tadat. Okey, dan ta di sini mati, maka kita bunyikan hamasnya. Ya. Karoma dinish tadat bihiri. Okay, alif lam di sini alif lam syamsiah. Masukkan bunyi ha terus ke dalam ra. Di atas ra ada tasydid, maka kita kena lanjut bihiri. Ri di sini dua harakat ma asli tipis. Ri ya. Hufi ha di sini ha pedah. Fi ma asli. Yaumin. Waw di sini sifatnya lin, lembut. Ya pun sama. Yau. Muncungkan mulut. Jangan sebut yau aja. Yau min. Tanwin bertemu dengan huruf ain. Nampak ni garisnya sama. Berarti tak boleh dengung. Izhar halqi. Fi yaumin asif. Ya. Jadi bila tuan-tuan puan berhenti, pastikan bunyikan hamas pada huruf fa ya. Asif. Ya, bukan asif ya. Tapi asif. Sif ya. Bunyi dia ada angin yang keluar. Asif ya. La yaqdiru. Okay, huruf qaf ini dikatakan mati semula jadi. Nampak? Ada siap mati dekat sini. Ada tanda mati. Ini dikatakan qalqalah sughra ya. La lantunkan dia perempuan. Qalqalah sughra diru. Dal sini sentuh lidah, ru ra tebal. La yaqdiru. Ya. Yaqdiru. Ru dua harakat ma asli. Na mimma. Di atas mim ada tasydid, wajib dengung. Mimma. Okey, wajib al-gunah. Kasabu. Bu di sini ma asli dua harakat. Ala syai'. Ya. Jangan baca ala tapi baca ala. La sini dua harakat. Syai'. Okey, saya berhenti tu apa hukum dia? Kerana sini boleh berhenti ya. Nampak ada jim kecil ni, waqaf jaiz. Saya berhenti sini, apa hukum dia? Siapa tahu? Okey, Puan Mahindran kata maklin. Puan Hasiah kata maklin. Puan Halimah kata mat iwat. Yang mana satu ni? Okey, Siti Fatimah kata maklin. Okey. 3 orang kata maklin ya. Okey, tepat sekali. Jawapannya memang betul maklin ya. Maklin iaitu ya ini mati, huruf sebelumnya berbaris di atas.
dan kita berhenti pada huruf yang akhir. Kita matikan dia pada huruf yang akhir, maka jadilah mad lin. Kalau kita tak matikan dia, cuma sifat ya lin, tapi bila kita berhenti dia jadi mad panjang. Mad tu maknanya panjang. Boleh faham tak? Ya kalau mati sifatnya lin, tapi kalau kita matikan ada huruf di ujung berhenti, maka dia jadi mad lin, ya, mad lin. Okey. Jadi ala syai'. Dari kat hamzah ni kita matikan, dia kena berbunyi tersentak sikit, ya. Ala syai'. Gitu. Okay. Zalika huwa za, sentil lidah. Lika huwa, hu di sini hal simpul. Waw. Okey. Ni kena baca sini, waw ni masuk ke dalam dad dan tebal perempuan, jangan baca huwat, bukan huwat tapi huwaw, huwaw, ya. Macam mana sebut dad? Sebab huruf dad ni ada dua keistimewaan sifat dia. Satu ialah itba', tebal. Satu lagi ialah istitalah, iaitu memanjang. Bila menyebut itu tak boleh cepat. Kalau kita baca cepat dekat situ memang tak jadi tebal. Contoh saya baca cepat, zalika huwat, tak boleh jadi. Tapi kalau kita ambil masa sikit nak sebut, zalika huwaw, huwaw, itu dikatakan istitalah, ya. Menyebutnya tu lama, daripada pangkal lidah sampai ke hujung lidah, ya. Zalika huwaw dhala. Okey, dhat sini ada dua, maka kita baca njut, ya, dan tebal. Dhala, jangan baca dala, ya. La dua harakat. Lul, lul alif lam qamariyah, bunyikan lam yang mati tanpa lantunan. Jangan baca wa dalalula, lula tak main, ya. Dalalul ba'id, ya. Kita berhenti dengan mad arid disukun, dan juga kita matikan dal di hujung ni, dia menjadi qalqalah kubra, ya. Zalika huwa dhalalul ba'id. Bunyikan de, ya, ujung. Ya, alhamdulillah kita telah dapat menyelesaikan kupasan hukum-hukum tajwid, makhraj dan sifat-sifat huruf dalam muka surat 257 ini, ya. Jadi semua orang adakah sudah bersedia untuk membaca bersama-sama? Jadi kalau dah bersedia, bolehlah belanja saya apa-apa yang patut supaya nampak ceria. Saya minum air sekejap, ya. Ya, betul. Kalau sekiranya dia berbaris di atas, yes. Ya, dia baris atas dan ada pula di situ kita kata kawan dia. Ya, itu beza dia. Alhamdulillah. Ada banyak contoh, Puan Halimah boleh tengok dalam Al-Quran atau buku tajwid ni. Buku tajwid kita yang apa tu, yang saya tunjukkan hari tu, saya harap semuanya dah beli, ya, supaya boleh rujuk di sana. Ada macam-macam contoh, macam-macam penerangan yang detail, lengkap, ya. Itu bagusnya buku itu, ya. Itu saya dah tunjukkan, kan, buku tajwid yang saya rujuk, yang saya pelajari bersama dengan ustaz dan ustazah saya. Itu adalah yang pada masa ini yang agak terbaik lah. Baik, kalau dah bersedia, kita mula sekarang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat lahum rusuluhum innahnu illa basharum
مثلكم ولكن الله إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت
عادت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita telah dapat menyelesaikan bacaan kita, menyemak bersama-sama segala hukum hakam yang terkandung di dalam muka surat 257 pada malam ini, daripada ayat 11 sampai ayat 18. Saya berdoa kepada Allah SWT, semoga sahabat semua dapat membaca ayat-ayat suci Allah dengan tartil, dengan sebutan-sebutan makhraj dan juga sifat-sifat huruf yang tepat, dan boleh sedikit-sedikit bertaranum. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima pengajian kita ini, pembelajaran kita ini sebagai satu ibadah, insya-Allah. Kita tutup majlis kita, majlis ilmu kita pada malam ini dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Baik, untuk besok hari Rabu, sebelum saya akhir kalam, saya ingin berpesan untuk besok hari Rabu, tuan-tuan puan, zikir yang disarankan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah yang beliau amalkan ialah untuk hari Rabu ialah beristighfar. Beristighfar. Istighfarlah sebanyak-banyaknya besok, tuan-tuan puan. Kalau boleh 1000 kali paling baiklah, sebab istighfar ni sebenarnya ada banyak bentuk dia. Ada yang panjang, ada yang pendek. Yang paling pendek ialah astaghfirullah. Itu paling pendek. Kalau dah tak larat sangat pun bacalah astaghfirullah, astaghfirullah, aku mohon ampun padamu Allah, aku mohon ampun padamu Allah. Tapi kalau dapat panjang lagi, astaghfirullahalazim, panjang sikit. Kalau panjang lagi, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu paling cantik lah. Kalau ada lagi istighfar lagi, yang lebih panjang dari itu, iaitu Sayyidul Istighfar. Hafal tak? Sayyidul Istighfar tu, penghulu istighfar tu. Harap hafal hafal. Kalau belum ada masa untuk hafal, ambil masa dalam, saya rasa dalam setengah jam dapat kot. Sebab dia agak panjang, tapi kalau kita ulang masa lepas solat, insya-Allah boleh dapat Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau boleh baca penghulu istighfar tu lagi bagus. Itu kata setengah-setengah ulama mengatakan kalau kita baca 3 kali pun sudah memadai untuk menggantikan beratus kali istighfar. Kalau tak sempat, bacalah itu 3 kali, tuan-tuan. Okey, tapi jangan tinggalkan istighfar. Selain daripada itu, perbanyakkan juga berselawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita insya-Allah terpilih mendapat syafaat daripada Rasulullah. Okey, sehingga kita bertemu lagi. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada sahabat-sahabat kita yang baru, ramai nampaknya orang baru dalam grup ini. Saya nampak tadi selain daripada Puan Halimah,
Ya, yang baru tadi ialah apa nama? Ada tadi orang baru 2 orang lagi ya, yang tak pernah nampak sebelum ni. Diharap puan-puan yang baru masuk ni istiqamah. Istiqamah maknanya kekal mengaji bersama-sama dalam grup ini. Kerana saya membimbing tuan dan puan agak slow. Slow. Supaya semua orang boleh dapat serentak. Maksudnya di sini saya mengaji itu selain daripada mengenakan, membetulkan tajwid tuan dan puan, saya juga membetulkan segala makhraj dan sifat-sifat huruf supaya kita baca tidak pincang, tidak tepat makhraj tak boleh kerana dia akan berubah makna. Jadi agak slow sikit lah. Tapi kalau siapa yang sabar dan tabah, insya-Allah dapat ya. Kerana seperti kata pepatah Melayu belakang parang, kalau diasah lama-lama dia tak tajam. Jadi saya yakin tuan-tuan puan boleh tu ya, seperti anak-anak kecil yang belajar mengaji Quran dulu. Boleh insya-Allah ya. Sekian, kita berjumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum.